Jeneral yang paling kanan yang pernah istihad untuk menolak UMNO Barisan Nasional. Saya nak bagi tahu, ini bukan akhir, ini permulaan, insya-Allah. Jadi kalau kita dengar ucapan dia pendek, ya, 3 minggu yang lalu dia jumpa saya. Dia tanya soalan mudah. Dia tanya, Anwar, apa dasar pertahanan negara Pakatan Rakyat? Saya jelaskan. Nak beli senjata bagaimana? Saya kata mudah lah. Ambil bini saya, ambil anak saya, ambil komisen, beli kapal selam, dapat 200 juta seorang. Jadi dia kata, kita lawan cara ini. Jadi Pakatan Rakyat ni, ya, ini bukan pendapat peribadi saya, ini muafakat kita lah dalam perbincangan keputusan kita, ya. Pimpinan PAS, keadilan, DAP. Kita katanya nak beli senjata, ni orang yang reti senjata lah. Nak beli meriam, tanya Najib. Nak beli kapal terbang, tanya Rosmah. Tak boleh. Kita kena berhenti cara tu dah. Dia kena ditentukan oleh golongan profesional. Orang politik dia tentukan umpamanya berapa jumlah, lebih kurang, ada wang, tak ada wang. Itu dia dasar. Dia bila sebut begitu, dia kata betul. Saya kata ya. Turun bayar. 3 hari kemudian buat istihad. 2 malam atau 3 malam sudah saya bawa dia bersama ke Merbuk dan Sungai Petani. Jadi dia dulu komandan Sungai Petani. Naik pangkat sampai jadi nombor 2 Angkatan Darat. Panglima, timbalan Panglima Tentera Darat sokong Pakatan Rakyat. Yang kopral duk sokong UMNO ni bahaya. Dia ni tahu kerja dengan menteri, tahu nak beli apa, berapa komisen, dan dia ni jeneral. Yang saya tertarik dengan dia, bagus dia tak dengar apa saya cakap. Pasal apa? Dia tak bukan minta dia Datuk, boleh tak saya nak tandi calon mana-mana. Dia tak mau. Dia kata saya tak mau. Saya, kalau saya yakin saya nak pergi tolong, saya tak tandi. Yang kedua, saya nak tahu jamin tak kedudukan. Kata dia nak tahu jamin tak kedudukan tentera yang di bawah, yang pencen dah, ya. Boleh tak dia kata itu Sri, kerajaan Pakatan Rakyat ni jaga dia. Saya tak apa, saya jeneral, pencen ada, ya. Dan orang pakai. Tapi saya kata boleh tak jamin kedudukan dia. Saya kata bagus ni, orang besar, dia tak kira dia. Bukan dia aku boleh jadi pengurusi apa syarikat apa dah. Dia kata saya nak boleh jamin tak orang yang kerja sebagai tentera sekarang, askar, rumah dia duduk, anak dia sekolah macam mana, dan bila pencen boleh jamin tak kedudukan dia. Saya mari dekat ni sekarang. Baik, adik kakak dia tengok muka saya bercakap. Betul? Okay. Dia nampak sendiri. Dia nampak jauh sendiri. Pemuda UMNO apa? Baik. Ini saya nak mula bab ni tu. Karena ini cerita baru. Sekarang ni di Setiawangsa malam tu saya berucap 4 jeneral sama kita. Jeneral Ghafir, yang kedua Panglima, yang pasal putih mai bawa. Kemudian Laksmana Imran ini antara tentera laut lah, angkatan laut. Kemudian Brigadier Jeneral Hadi, tentera udara.
Dan seorang lagi Brigadier Jeneral Najmi Haji Ahmad, kagak. Oh, tentera tahu lah, kagak. Kor agama. 4 jeneral berucap sebelum saya. Tak lena tidur Najib malam tu. Ya, maknanya orang dah mula fikir. Ya. Pihak tentera dia mula fikir tak boleh lagi dah serah cara pemerintahan begini rupa. Ya. Saya syukur alhamdulillah. Ya. Kerana kalau kita duk cakap pasal kapal selam, kita ingat dia tak dengar. Mari Sarah Macang dengan Sarfudin ni, kita ingat dia tak dengar. Rupanya dia diikuti. Dia tak sampai orang kampung pun tahu beli kapal selam ni ambil komisen 500 juta. Orang kampung duduk gurau pasal kapal selam tak boleh selam. Kami jeneral nak letak muka di mana? Jeneral Hadi kata, aku pilot, aku juruterbang. Sampai jadi jeneral juruterbang. Kemudian orang ketawa, beli kapal terbang tak boleh naik. Tapi bukan aku beli, orang politik yang beli, mengkop duit. Dan aku jeneral duduk diam. Kemudian nak suruh korporal aku yang masuk PAS ke masuk Adilah duduk lawan. Mana boleh? Sekarang aku ambil putusan, aku sama-sama ke depan lawan UMNO ini. Sudah. Jadi ini sebenarnya sudah perkara yang berlaku. Jadi kita dengan pandang ingat, ya. Dia kalau dengar dia tak cakap. Oh, dia bukan politik, dia cakap macam orang tentera. Arah gini-gini kan. Tapi mesej dia apa? Yang ini. Ya. Ini yang pesan dia kepada kita. Apa yang berlaku yang menyebabkan dia orang pandang berat sampai nak menolak terang-terang? Ya. Tak ada dalam sejarah kita 4 jeneral. Ni saya nak bagi kita tunggulah seminggu 2 hari. Berbagai jeneral kita penuh kapal terbang. Ya, yang main. Sebab dia ikuti. Kita tahu kes 1-2 pembelian ni soal skopin kapal selam tu tahulah dah lama dah. Ya. Mari dia cerita mana dia boleh terima. Beli senjata 100 juta harga. Ya. Ambil pitih 200 juta. Kena nak suruh kita perang. Kita ni apa? Bendi. Jadi ini dia kedudukan dalam kerajaan UMNO ini dia. Kemudian semua ni nak dipadamkan. Mari kumpul-kumpul ramai bagi beri 500. Jom tangan selesai. Jadi dia 500 ambil lah. Tapi ini pertahanan negara kita bagaimana? Kita tahu pasal lembu kondor, semua orang tahu. Syarizat ni keluarga pasal lembu. 256 juta ringgit. Saya tak faham. Saya dulu faham tapi saya kalau tahu kes malu juga saya. Pergi kampung kata, oh, hidup Melayu. Duit lembu pun kamu ambil. Ya. Tetapi sekarang dia tak malu. Orang UMNO dia pergi buat ya. Ya apa salah? Apa salah? Kita ikut peraturan. Maruah apa pemimpin macam itu? Kita nak bela nasib orang Melayu, kemudian duit orang paling miskin kamu ambil, duit elektrik syarikat kamu ambil, duit jalan kamu ambil, beli kapal terbang kamu ambil komisen, beli kapal selam 500 juta. Semua ini rekod. Duit lembu, penternak lembu kamu ambil terkedarah. Apa jenis manusia kamu? Ya. Kemudian orang kampung harga barang dia, hidup dia, makan dia, anak dia, kamu tak peduli. Ini sudah. Jadi bagi saya tegur dia buatlah nak buat apa, dia nak maki-maki lah, dia nak fitrah-fitrah, saya tak peduli. Tapi yang ini dia boleh nafi tak? Boleh tak orang UMNO ceramah jawab duit lembu 256 juta? Dia jawab, oh ikut peraturan. Itu siapa? Ketua Wanita UMNO Malaysia. Baru ni buka cerita oleh BIPA India yang baik dengan Najib Rosmah. Dia bongkar satu cerita. Dia bergaduh pasal apa saya tak tahu lah. Dia bongkar Ketua Wanita UMNO Selangor. Hak tadi Ketua Wanita UMNO Malaysia. Ini hak negeri Selangor. Dia dapat 200 ekar tanah di Selangor. Bukan dibaca. Harga tanah Macang, harga tanah merah di Selangor ni
beza, mahal tanah, ratus juta. Baik, siapa bagi? Masa Khair Toyo bagi, masa UMNO dulu. Baik, dah bagi, dia buat apa? Dia nak bangunkan projek, dia duit tidak ada. Dia pergi jumpa Datuk Najib, dan Datuk Najib ni pemimpin yang baik. Dia cukup belah kesian kalau orang datang minta tolong kat dia, ya. Tapi orang biasa tak boleh lah. Yang saya tahu dua orang yang pernah jumpa dia, Raja Rupiah, Ketua Wanita UMNO Selangor, dengan Saiful dulu. Ingat Saiful dan kes saya dulu. Itu dua orang tu memang jumpa dia. Dua-dua dia tolong. Raja Rupiah jumpa dia minta 160 juta ringgit. Bukan 500 ringgit beri. Dan 160 juta tu dia bagi. Wang siapa? Wang Lembaga Tabung Angkatan Tentera, bos dia. Ni yang jana-jana mengamuk ni. Dia kata tentera aku, askar aku nak dapat 1,000 ringgit pun susah. Kamu bagi kat Ketua Wanita UMNO Selangor 160 juta. Bila yang dia kawat? Bila yang dia masuk hutan? Ini hidup Melayu. Melayu mana? Ketua Wanita UMNO Selangor. Ada bekas tentera, ada bekas tentera. Ya. Dapat berapa? 1,000 ke? Pun tak dapat. Tapi tak suka UMNO lah. Jadi dia heran bila dia masuk tentera, Ketua Wanita UMNO Selangor ni. Pasal apa Najib dulu dia 160 juta? 160 juta. Orang askar pencen ni kalau di Kuala Lumpur bawa taksi. Bawa taksi pun taksi UMNO punya, bukan dia punya. Sewa. Tak boleh guna apa ni. Betul saya betul kita doa bagi kita kalahkan dia baru dia tahu kan ini sekali. Betul. Dan kita tak ada nak tak ada. Cuma taksi. Permit taksi. Saya nak kita. Susah apa dia? Permit taksi. Apa susah? Kamu nak permit, kamu bawa taksi. Tapi saya Tan Sri lah. Kamu ada tak permit, bawa. Tak ada, kalau tak bawa, bagi balik permit kerajaan. Kita nak bagi kepada pemandu. Mu bawa, mu dapat permit. Ini dah ketua UMNO bahagian 250 permit. Dia bapak dengan negeri kan. Kemudian yang bawa siapa? Bekas askar. Kerja setengah mampus. Masuk hutan, keluar hutan, latihan. Tinggal nak bini berbulan. Kemudian pencen, bawa taksi, dan yang dapat permit berpuluh-puluh itu pemimpin UMNO. Dan kita yang berhormat. Ya, ini yang menyebabkan kita kena bawa perubahan negara kita. Ya. Ceritalah apa pun yang ini satu contoh. Beratus contoh macam tu. Harga gula, harga minyak, penanam padi. Saya baru tengok jumpa satu penanam padi. Saya pun dia beritahu, ingat ni di Kedah. Rupanya saya pun terlupa. Dia kata paling akhir harga padi naik. Dia kata masa saya pergi, orang penanam padi di Kedah buat tunjuk perasaan, komplain mengamuk. Pertama kali paling akhir, iaitu tahun 94 gitu, baru naik harga padi. Kerana saya pergi turun, pujuk orang duk mengamuk masa itu di Kedah. Sampai sekarang tak naik pendapatan penanam padi. Macam itulah. Tapi yang ambil pernah siapa? Kroni Syed Mukhtar. Tan Sri Syed Mukhtar ni, kawan Dr. Mahathir. Dia dapat 1 tahun untung ratus juta. 5 tahun dah berbilion ringgit dah. Penanam padi apa dia? Tak naik pendapatan dia. Sokong UMNO ni. Dia dapat nama? Tak betul. IPP elektrik dia dapat. Gula dia dapat, pelabuhan dia dapat, pos, bank, kereta api tanah Melayu, Proton, lesen 4G, Puspakom, Alam Flora, Johor Port, lapangan terbang, beras. Ni apa ni? Dia seorang je. Ini bapak dia punya negeri. Sudah ini. Kau tanya orang UMNO nak jawab apa?
tunjuk ni. Ini bukan fitnah, ini ketegangan. Nah. Semalam Dr. Mahathir marah lagi saya. Mahathir ni kesian kata, tak habis lagi marah kat saya. Orang tuan, daripada saya belum masuk penjara, keluar penjara, dia marah tak habis lagi. Semalam dia marah saya lagi. Dia kata, pasal saya kata Mahathir, orang tanya, nak buat apa kat Mahathir? Saya kata, saya tak mau buat apa. Biarlah, dia umur 87 lah. Ya. 87 dah umur dia. Tapi saya kata, takkanlah negeri Kelantan ada minyak? Ada. Terengganu ada minyak. Sabah, Sarawak. Syarikat minyak nak buat kerja gali ni puluh-puluh bilion ringgit setahun. Siapa dapat? Anak Mahathir. Puluh bilion ringgit. Orang Kelantan nak buat apa? Adakah syarikat Kelantan yang campur? Tak ada. Syarikat Sabah? Tak ada. Yang ada syarikat anak Mahathir. Kencana Petroleum. Jadi saya bagi tahu kepada Mahathir, kita ambil alih Putrajaya, saya tak mau ganggu kamu. Saya tak nak pukul kamu macam kamu pukul saya. Saya tak nak masuk kamu penjara macam saya masuk penjara. Tapi syarikat anak kamu aku tak akan bagi syarikat minyak. Mudah-mudahan tak bagi. Nak bagi ke anak orang lain pula. Sudah, Najib menang. Kata Najib menang pilihan raya. Najib berani cakap Mahathir, cukup. Anak kamu tak boleh dapat syarikat. Berani Najib? Tak berani. Ya. Saya beritahu Najib, kalau nak suruh stop Mahathir duk ambil minyak anak dia ni, Abang Anwar kamu ni boleh buat. InsyaAllah. Kita nak jadi pemimpin ni, kita kena ada ketegasan. Minyak kontrol semua. Elektrik saya kata tadi, siapa yang dapat elektrik? Elektrik ini saya bokta tadi, syarikat judi Genting. Genting tu syarikat elektrik kita tak bayar. Genting Sanyen, Tanjung ni Ananda Krishnan. Ananda Krishnan ni tokai judi nombor 1 di Malaysia, orang India. Dia Mahathir bagi Maxis telefon, bagi Astro Television, dan bagi PD Power elektrik. Semua dia. Satu lagi saya Mukhtar, YTL, Yeo Teng Li Cina, Genting Sanyen tokai judi, Ananda tokai judi, dan Sen Mukhtar Malakov. 4 ni untung bilion-bilion ringgit satu tahun. Elektrik harga tinggi. Sudah doa. Bukan setakat kita tawan Putrajaya, Kota Baru, kita tawan Putrajaya. Dan insya-Allah bagi sebulan kita panggil tukai-tukai ni, kita suruh arah dia, kamu untung ambil dah tak apa, tapi kamu kena turunkan harga elektrik supaya rakyat bayar tak mahal macam sekarang. Ya, insya-Allah saya kata, sebab perjanjian kita ada. Kemudian minyak macam Kelantan kita tahu, Kelantan negeri miskin, ya, tapi minyak hasil ada, dah tak bagi. Sudah tengok beza dia. Saya tak mau takabur, astagfirullahalazim. Kita ambil alih Putrajaya, bagi meneh parlimen kita, dewan-dewan negara kita, ya. Kita ambil alih dalam masa sebulan, saya bagi tahu, ya. Daripada Kelantan negeri tak dapat apa, tak dapat pitih minyak ni, dalam masa kita ambil alih sebulan, kita bagi balik 20% royalti minyak balik kepada Kelantan. Dan tunggakan yang mana ditipu dulu kita bagi. Saudara, bukanlah semua boleh jadi milian-milian, tak, tapi sekurang-kurangnya beza besarlah hidup Kelantan. Yang tu saya boleh jamin, insya-Allah. Sebab apa? Kita tak, saya tak akan izin ke anak saya ke, anak YB Zul ke, anak saya Fudin ambil syarikat minyak. Tak. Macam mana dasar Tok Guru Ni Aziz, luruh, kita kena belajar pada dia. Semalam depan Cina di EP, depan Keadilan, depan PAS, saya berucap, saya kata, ya, kita nak ambil alih Putrajaya ni kena belajar so. Kalau dari segi nak jadi pemimpin yang lurus
tak tipu, tak curi harta, tak ambil tanah. Kita kena tengok Tun Guni Aziz ni, contoh kita. Semua ada, Lim Kit Siang pun dengar, Lim Guan Eng pun dengar. Macam mana kata kita diikut DAP buat apa? Saya ucap, saya kata kalau nak ikut cara corak pemimpin dan akhlak, contoh dia Tun Guni Aziz. Macam mana boleh UMNO kata saya kata ikut DAP? Bodoh. Ini saya cakap betul ni orang ada. Saifuddin Abdul Mizu ada. Jadi kita dengar ini kenyataan kita. Amra ambil ikut kat Tanah Merah. Kenapa? Jadi sudah ini dia. Jadi boleh kita buat. Sekarang ini bukan saja royalti minyak tak dapat, syarikat minyak tak ada. Sebab tu orang Sabah sokong kita sekarang. Orang Sabah sokong. Sebab saya kata royalti minyak ambil 20%. Jangan kita tamak. Pasal semua Kuala Lumpur nak ambil. Kamu buat keluar minyak 30% syarikat minyak mu ambil. 30% syarikat minyak Kelantan ambil. 70% duk mari pergi kat Putrajaya. Cukup lagi. Cukup. Tapi pasal apa kita bagi lebih kepada Kelantan? Sebab Kelantan yang hasilkan minyak. Siapa yang dapat? Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak. Pulau Pinang tak dapat. Tapi saya bukan kerja untuk Pulau Pinang, saya kerja untuk rakyat Malaysia secara adil, pengagihannya adil. Sekarang ni minyak tak ada Pulau Pinang, minyak tak ada lagi Selangor. Selangor di bawah Tan Sri Khalid, Menteri Besar Pakatan Rakyat. Masa UMNO jaga dulu, wang tak ada lebih. Hasil macam tu juga. Kelang banyak tu juga. Dulu hasil tak lebih. Sekarang Tan Sri Khalid jaga, lepas 4 tahun lebih 2.6 bilion ringgit. Tapi Najib kata semua bodoh jaga ekonomi. Tun Guni Aziz bodoh, Shah Azizan bodoh, Lim Guan Eng bodoh, Tan Sri Khalid bodoh. Yang cerdik dia. Tapi kalau kita tengok, dia hutang paling banyak, 540 bilion ringgit hutang. Yang ini saya nak bagi tahu. Ini tadi yang kata ini. Ini nak ajar kita macam saya macam profesor universiti kan. Pasal nak harap profesor UMNO, profesor Kangkung, dia tak cerita ni semua. Dia duk kata Wasatiyah terbaik, Satu Malaysia terbaik, Najib terbaik. Itu je kerja profesor Kangkung. Jadi saya kena mengajar je sikit. Yang gelak saya profesor dulu ni. Baik. Ini tahun 70, merah sikit hutang. Siapa yang mula hutang? Tun Razak. Tapi kita tak marah Tun Razak hutang. Sebab Tun Razak hutang untuk buka luar bandar, buka Felda. Ingat tahun 70. Ya, dia walaupun dia UMNO, tapi kita ni bukan sampai tak pakai kewarasan. Dia hutang, hutang tak salah. Tapi hutang untuk apa? Buka mara, buat jalan luar bandar, buat sekolah. Okey. Dan hutangnya hutang sikit. Tahun 70. Kemudian hutang, Menteri Kewangan satu kau, semua merah. Merah ni banyak hutang. Ni banyak hutang. Ni kurang-kurang sikit. Mari ya. Ni masa hamba lah. Kurang hutang, tak hutang. Ni putih mana lebih? Duit lebih. Pak Menteri Kewangan ni. Jadi lebih. Kemudian 98 Mahathir bagi hamba cuti di Sungai Buloh. Duduk di Istana Hinggap Sungai Buloh. Nanya. Kerja tengah mati, kena buang. Sampai sekarang pencen tak ada. Laka puan ni. Tak ada pencen. UMNO benda ni. Baik, tapi rezeki dengan Allah. Ya. Kita nak mana-mana orang panggil, nak ceramah di Dubai, di Turki, di negeri China, di India, di England. Tengah jaya ceramah, pitih berlambak. Mari macam yang bayar sendiri ya. Bukan tak tu bayar sendiri. Babi itu air tak bagi kita.
Baik. Jadi ini dia. Kemudian anda masuk Sungai Buloh, Mahathir ambil alih. Masih dia. Hutang. Kemudian Daim. Kemudian dolar. Ini Najib. Berapa hutang? 540 bilion ringgit. Hidup Melayu. Dan dia kata, TV3 kata, inilah Menteri Kewangan terulung dan terhandal dalam sejarah Malaysia. Otak kau. Sebab dia ingat rakyat bodoh. Sebab itu saya bawa, ini angka siapa? Angka Pakatan Rakyat, angka PAH bukan. Ini angka Bank Negara Malaysia. Sumber Bank Negara Malaysia, ini sumber dia. Ni ya, tukang hutang. Sebab itu dia tak mau debat. Sebab itu dia sekat televisyen. Nah, ini kenyataan. Ini negeri kita. Hutang ni siapa bayar? Anak kita bayar. Bukan Najib bayar. Dia boleh hutang, tanggungan besok anak pinak kita bayar. Ini saya nak tunduk bagaimana kadang-kadang walaupun kita orang kampung kan beritahu saya, di kampung tak payah ayat tinggi ni. Cerita bawah sudah lepas. Tak apa. Saya tak setuju. Sebab jangan ingat orang kampung tak tahu. Kalau kita tegang betul-betul macam ni, macam siapa hutang, siapa tak hutang, banyak hutang, dia faham. Ya, tak payah masuk universiti. Yang masuk universiti profesor bodoh pun ada. Ya, dia jadi macam suara. Masa kira ampu, tak cerita yang benar. Saya masih ingat umpamanya salah satu kupasan tentang masyarakat jahiliah. Kita tak kata masyarakat sekarang jahiliah. Jadi ulama besar. Tadi tu jumpa Tok Guru Ni Aziz, kita peringat dia daripada peranan ulama. Maulana Abdul Hasan Ali Nadwi. Ini ulama besar ini dia. Apa dia kata Abdul Hasan Ali Nadwi kata? Dia kata masyarakat sekarang ni bukan jahiliah, tapi ciri masyarakat jahiliah tu ada. Jadi kita kena faham masyarakat jahiliah tu apa. Masyarakat jahiliah tu tak ada sekarang. Tak ada bekerja anak bagi mati, tak ada. Tapi ciri dia ada. Characteristics of a jahiliah society. Rencana dia. Itu yang bagus saya bagi kat Macang. Dia cakap orang putih anggut belakang. Sebut Melayu, sebut ni tak apa, bercakap betul yang kata Abdul Hasan Ali Nadwi, ciri masyarakat jahiliah ni 3. Orang yang berkuasa. Kalau dia ada kuasa itu dia zalim. Kalau dia kuasa itu dia kena tindah orang bawah. Kalau dia ada kuasa itu dia angkuh. Angkuh bukan gege apa dia? Backing, bukan backing. Angkuh apa dia? Sombong lah sombong. Agak Allah. Agak. Mari dia tak kali Kelantan. Saya mari Kelantan tak kali dia Azizah tanya amboi baru pergi Kelantan ni. Dia bimbang ya. Agak. Maka kalau zalim agak ini ciri masyarakat jahiliah. Pemimpin masyarakat jahiliah ini Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal ini bila ada kuasa tu zalim, angkuh, takabur, pandang hina orang bawah. Itu dia ciri masyarakat jahiliah. Ada tak di kalangan pimpinan macam itu? Kalau ada, ciri dia ada. Tak ada. Kalau tak ada tu daripada pemuda UMNO. Yang kedua, yang kaya. Bukan orang kaya, tapi kaya kerana riba. Kaya kerana menindas. Syarikat dia untung, kelang dia untung 400 juta ringgit setahun atau sebulan, ikutlah. Tapi pekerja dia gaji 500 ringgit sebulan. Itu ciri masyarakat jahiliah, menindas rakyat. Berapa ramai macam itu? Elektrik untung berbilion ringgit, rakyat bawah kena kadar yang tinggi. Bernas untung ratus juta, penanam padi paling miskin. Orang Melayu, orang Islam yang miskin penanam padi. Ini yang disebut ciri masyarakat jahiliah. Mana nak ada barakah?
ketiga, yang ada ilmu. Makna ciri masyarakat jahiliah ni orang berilmu, ada ilmu. Dia tak tegang ni semua. Dia tak tegang fakta, dia tak tegang ilmu. Dia guna ilmu dia untuk tipu orang. Ada ustaz mari kat televisyen, kerja dia kecam. Oh, Tok Guru ini, Tok Guru ni Aziz ni sekarang fahami agama dia sekarang lemah dah. Kerana fahami agama dia tak berapa mendalam. Yang mendalam siapa? Najib tinggal Rosmah. Ucap ustaz. Kemudian kita tahu Syekh Yusuf Qaradawi ini sahabat, ya. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ini ulama besar, ya. Ini saya di rumah dia. Tahun lalu saya ke rumah dia. Oleh kerana dia tu layan jumpa ra'i kita, 2-3 malam sudah telefon terus tanya, Tugu ni Aziz, apa khabar, kesihatan dia. Oleh kerana dia ambil berat, maka ada Ustaz UMNO kata Syekh Yusuf Qaradawi ini khawarij. Ustaz UMNO tu ini yang kata orang yang ada ilmu tapi menipu, mengelirukan orang, dusta. Ini dia kata ciri masyarakat jahiliah. Ini Syekh Qaradawi, saya pergi dengan Azizah jumpa dia. Ini dia tu bawa perempuan mana, saya dah bagi tahu. Ni pemuda UMNO dah ambil gambar dia. Ada nyonya sebelah dia. Jenuh nak jawab saya ni. Ini sebabnya bila saya kata cerita Profesor Kangkung, nama gelaran Profesor, kerja ampuh, bukan menerang kepada orang. Harga barang sekarang tak tinggi, terkawal. Minyak ni Pakatan Rakyat kena turun, mana boleh turun? Minyak ni mahal, Profesor. Dan mana boleh tengok negeri-negeri jiran. Singapura mahal, macam mana kita nak turunkan? Singapura mana ada minyak? Harga durian di Kelantan masa musim durian, harga durian di Kelantan masa musim durian, harga tu tinggi ke rendah? Rendah. Tak payah masuk universiti tahu. Yang masuk universiti bodoh ada. Ya. Harga durian di Kelantan dengan harga durian di Jepun, mana mahal? Jepun lah, sebab Jepun tak ada durian. Minyak macam tu juga. Minyak sekarang keluar di Kelantan, harga minyak Kelantan dengan harga minyak Jepun, siapa patut mahal? Jepun lah, patut harga kita murah. Jadi sebab apa harga kita mahal? Kita kena banding harga minyak negeri kita dengan negara pengeluar minyak. Jangan bandingkan Singapura. Singapura tak ada minyak. Yang ada minyak Tiger Balm, minyak urut je ada. Tu pun ambil minyak Johor. Ya, tak ada minyak. Sebab itu kita kata doa. Kita kata besar. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Rabbunallah dan istiqamah. Tsumma istaqamu. Doa itu kuasa yang paling tinggi, tak terjangka kekuatan doa itu. Takdir insya-Allah kita menang. Bulan depan pilihan raya, bulan April menang. Pergi putera saya. Hari ini menang, isu akad sumpah 24 jam kita umum turun harga minyak seluruh negara. Tak apa, Najib kata bankrupt, tak apa, saya hujah abang. Menang pilihan raya bulan April, bulan itu kita umum semua anak-anak kita, bukan aja anak Melayu, anak Sian, anak orang asli, anak orang Cina, anak orang India yang nak belajar. Kita pergi percuma dari sekolah rendah sampai universiti, kita batal hutang PTPTN. Najib kata bankrupt. Ya. Saya nak tanya, beli kapal selam ambil 500 juta komisen, tak bankrupt?
buat jalan 100 juta, charge 200 juta, tak bankrupt. General bagi tahu tadi, beli barang senjata 200 juta, charge 300 juta, tak bankrupt. Lembu hilang, tak bankrupt. Syarikat lembu ini nak bagi anak-anak kita belajar bankrupt. Berapa kos dia? 6 bilion ringgit saja. 6 bilion sikit ke banyak? Banyak. Tapi hasil negeri kita, minyak berapa? Amba 8 tahun pergi ke wangi. Habis tu dia pandai dia pergi kaunter, dia kata kira lah. Tapi dia kira je anak menteri dulu. Baik. Pendapatan untung negara, kerajaan dapat 1 tahun daripada minyak 80,000 juta. Minyak dengan cukai, dengan royalty, dengan semua sekali, dengan syarikat, keuntungan syarikat minyak 80. Baik. Kelapa sawit. Kelapa sawit nombor 2 pendapatan tinggi. Dari negara kita 1 tahun kita dapat hasil dari kelapa sawit 70 bilion ringgit. 80 tambah 70 150. Itu minyak dengan kelapa sawit saja. Ya. Ini tak campur lagi yang lain. Hak cukai hotel, cukai pendapatan, cukai korporat, cukai kilang, tak masuk lagi. Dua ni je 150 bilion. PTN batal berapa? 6 bilion. Najib dah bankrupt. Najib dia belajar kira-kira ni daripada siapa? Dari Rosma. Ya. Macam ni daripada orang lama sampai budak-budak sokong. Terima kasih banyak. Jadi boleh kita, makna kita kena faham, takkan kita nak boleh bankrupt. Tak bankrupt. Negara hamba berapa kali dah bagi tahu, tak ada negara di dunia daripada sejarah zaman dulu, zaman raja-raja sultan-sultan dulu, dan Islam, Cina, Arab, India, yang kita baca Al-Kisah tersebut hikayat. Raja itu sangatlah kasih kepada rakyatnya. Maka baginda pun bertitah, berilah kekayaan, jual emas, perak, berlian dan cincin berlian permata itu, dan berilah hasilnya kepada rakyat. Oleh kerana raja dan permaisuri itu banyak sangat tolong rakyat, maka negara itu bankrupt lah. Tak pernah dengar, ya, tak pernah dengar kerajaan nak tolong rakyat tu bankrupt. Yang bankrupt sebab apa? Maka belilah belian-belian untuk bininya. Maka curilah harta-harta tanah-tanah, habislah habis elektrik, dan lembu pun hilang sekali. Itu tanda nak bankrupt. Seperti mana kita tengok rekod tadi. Jadi mudah-mudahan saudara, gurau juga, tapi saya ucap terima kasih lah daripada Habib Zul Mampi. Saudara juga dulu telah bagi sokongan yang cukup baik kepada sahabat saya yang kemudian kita angkat jadi Setiausaha Agung Parti Keadilan. Jadi parlimen di antara yang paling hebat dalam hujahnya itu YB Saifuddin Nasution. Orangnya, jadi ini saya nak ucap terima kasih kerana orang Macang sangat berjasa, bagi peluang, bagi ruang, angkat dia. Dan saya bagi pihak keluarga dalam keadilan, dalam pakatan, ucap terima kasih dan terhutang budi. Cuma saya minta maaf sebab berbincang dengan pimpinan Kedah, kawan-kawan minta Saudara Saifuddin balik Kedah. Jadi dia tak berapa setuju lah, kerana dia biasa di Macang. Dan isteri dia pun di Macang. Tapi saya kata kadang-kadang politik ni beginilah. Kalau orang minta, ya, kita kenalah juga jaga, sebab kita mahu kita Kelantan ni kuat, kemudian base pun kuat. Kita nak perkuatkan juga, terutama di kawasan Kulim Bandar Baru. Kulim Bandar Baru itu di parlimen kita bertukar jadi kata. Jadi orang marah.
Dia bagi tahu kata kami sokong, tapi tak bang dah. Jangan duk buat hantar-hantar macam tu dah. Letih dah. Ya, jadi saya kata tak apa. Kena hantar. Saya sebut, saya kata hantar Saifuddin Nasution saja. Semua bagi sokongan cukup kuat. Orang Melayu, Cina, India pikulin Bandar Baru. Jadi saya cuma nak bagi tahu yang itu je lah. Nanti kita putuskan calon, bincang dengan Wabi Zul dan pimpinan PAS, dan kita dah putus hampir dah. Kalau dah putus ni, kerana kita bagi tahu dah Ketua Buni Aziz, dia bagi restu, kita letak dan minta lah sokongan ke benih Dewan Undangan Negeri penting. Allah macam ni kita nak pergi Putrajaya pun kita takut, susah. Jadi saya minta lah di kakak bagi kepastian supaya menang kawasan Dewan Undangan Negeri dan menang juga kawasan Parlimen Majang, ya. Yang pentingnya saya nak sebut, ya, ialah mudah-mudahan kita berdoa. Hamba ni nak wayak lebih dari itu tak boleh dah. Ni nak kata mudah, susah juga. Nak kata teruk juga, ya. Kena terajak, nak kena pukul, kena telanjang. Baru ni bukan je telanjang, dia ukur je. Nate jahat Puan UMNO ni. Ya, amba dulu amba tak terfikir. Sungguh anda tak terfikir. Nak masuk penjara, kena pukul, telanjang, kena ukur. Anda tak terfikir. Kerana anak duk fikir lemahnya UMNO ni pun, anak tak terfikir sejahat itu. Sekarang anak tahu sejahat itu. Tu pun ada orang sokong lagi. Bengong tu misalnya. Bengong sungguh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, dan terutama kalangan muda kena ingat. Orang muda kena ingat. Ini masa depan. Hutang itu hutang saudara. Ya. Pelajaran PTPTN, pelajaran saudara dan adik-adik saudara. Kemudahan kesihatan ibu bapa kita. Jadi tolong fikir, bukan jadi kita dapat 50-100 ringgit, ambil, tak ada masalah. Tetapi jangan khianat bangsa dan agama dan negara. Takbir. Reformasi. Lawan tetap. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.